Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, hari ni saya nak mulakan vlog saya pagi ini. Uh, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Saya akan mulakan vlogging pagi ni dengan kehidupan saya sebagai, nak menceritakan kehidupan saya sebagai seorang safety officer dan juga sebagai seorang kaunselor berdaftar di tempat kerja. Okay, so stay tune. Saya on the way ke office. Nanti saya cerita sedikit lah. Kalau dekat kilang tu tak dapat nak buat video, tak dapat nak ambil gambar, tapi nantilah saya akan bagi few videos. Okay, mana-mana tempat yang saya boleh ambil video, ambil gambar, nanti saya share. Okay, stay tune. A few moments later. Okay gang, sebenarnya saya ni nak bercerita tentang kerjaya sebenarnya. Okay, saya harap adik-adik kita yang dah ready untuk masuk ke alam pekerjaan, okay, dapat tengok video saya ni, so that dapatlah input sikit, dapatlah celik akal sikit tentang dunia kerjaya, okay, khususnya sebagai seorang safety officer, okay, safety and health officer. Saya on the way ke office untuk settlekan ada satu isu tentang kontraktor yang buat kerja kat dalam dengan kurangnya kesedaran mereka tentang isu-isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Okey. Ni bukan pergi nak gaduh ke, tak ada, kita nak bincang, okey. Dan tugas saya juga untuk menasihatkan mereka lah. Kalau ada benda yang mereka salah buat, kita nasihat, bukan kita marah, kan? Saya juga nak tengoklah apa perkara-perkara yang boleh mereka lakukan so that they are comply with the law requirement. Itu yang penting. Okay, sebab kita buat kerja ni based on the law and regulation. Okay, kita bukannya buat kerja ni main sembrono saja, kan? Okay, dah nak sampai kat tempat kerja. Saya bekerja di Sungai Buloh. Alright. So nanti first thing saya akan melawat kawasan, tengok apa benda yang tak betulnya, dan we go from there lah. Okay. And lepas tu baru saya akan bercerita tentang dunia counselling pula. Ini saya nak ceritakan tentang apa tau. Semalam punya news tentang ada seorang tentera telah dilucutkan jawatan, dia berhentikan kerja macam tu. Okey, sebab tak nak ambil vaksin. Okey, so saya akan ceritakan sedikit sebentar lagi. In general lah, bukan nak sentuhkan tentang isu tu, tetapi in general, khususnya dalam dunia kaunseling kita. Okey, stay tune guys. Okay, Assalamualaikum. Minta maaf lah, pagi tadi punya video tak dapat saya nak sambung sebab saya full day dekat office. So tak boleh nak ambil video, tak boleh nak ambil gambar, and then saya pun a bit busy sikit lah, uruskan ada 2-3 perkara. Tak sempat nak pakai topi kaunselor hari ni. Full time saya buat kerja-kerja safety, buat inspection, jumpa dengan bagi advice dengan kontraktor. 2 seconds later. Okay geng, ada benda lah nak cakap sikit lah. Kepada penunggang-penunggang motosikal khususnya lah, yang kereta pun sama juga. Bila anda ada dekat traffic light tu, kalau merah, international lah, dekat mana-mana pun kita pergi, merah tu tandanya berhenti. Okay, kuning tu get ready to stop. Okay, hijau tu jalan. So kalau anda berada di traffic light merah, stop lah, berhentilah. Okay, jangan membahayakan diri orang lain. Kalau anda tak sayang diri sendiri tu lain cerita. Tapi
utamakan keselamatan orang lain jugalah. Ya. Banyak saya tengok ni tadi pun baru saya nampak depan mata motor lah. Bila merah ni dia tengok kiri kanan depan semua tak ada orang, dia jalan, dia try. Okey, orang-orang macam ni dia jenis suka mencuba. Okey, cuba-cuba nasib, mengambil kesempatan. Bukan tak bagus, tetapi salah cara, salah tempat. Okey, mungkin hari ni kalau anda buat macam tu anda selamat, tetapi nauzubillah, satu hari nanti kalau anda buat tu benda nak jadi, jangan tunggu benda jadilah. Itu saja. So be very careful, ikut peraturan. Peraturan tu dah ada. Merah berhentilah. Bukannya lama pun, tak sampai pun sejam berhenti tu. Paling lama pun seminit lebih je, 2 minit pun. Okay, so itu saja, nak membebel sikit. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ni hari Sabtu 28 Ogos. Okay, hari ni saya nak bawa my parents pergi second vaksin dekat mana? Dekat IDCC Shah Alam. Pukul 7 suku nanti kita gerak lah. Okay, tak jauh sangat, 50 minit je daripada rumah. So dalam pukul 8 insyaAllah boleh sampai. And then hari ni kita mungkin nak pergi beli nasi Bukhara. Okay, dekat Seksyen 3 restoran side. Okay, Assalamualaikum. InsyaAllah kejap lagi ni kita nak pergi dah ke IDCC Shah Alam. Okay, my parents nak ambil diorang punya second vaccine today, insyaAllah. Okay, tengok hari pun alamak cuaca sangat baik. Masih ada bulan lah. Okey, dekat sana nanti saya akan ceritakan sedikit lah tentang vaksin kita. Hai. Ini nama dia cat bising. Dia ada 3 ekor anak. Apa kamu buat sini? Okey, bye-bye. Okey, Assalamualaikum. Kita dah sampai dekat IDCC Shah Alam. Okey, so my parents dah masuk dalam untuk beratur kat sana. My mum guna wheelchair, so senang sikit. Terus tolak masuk ke dalam. Okey, so mungkin dalam masa sejam 2 lah. Okey, baru my parents settle semua untuk vaccination program ni, second dose ni. Saya tunggu je lah dalam kereta. So, tengoklah kita baca buku ke, kejap lagi kita boleh sembang-sembang balik. Saya boleh buat lagi video untuk berborak-borak lah dengan anda semua. Okay, stay tune. Okay, bye. Okay geng, sementara aku tunggu my parents keluar daripada pusat vaksin ni, kita nak cerita sikit lah pasal kehidupan kita sebagai manusia yang selalu mengkehendaki sesuatu. Ada benda-benda yang kita nak dalam hidup kita, ada dapat, ada yang tak dapat. So kalau tak dapat tu, adakah kita akan berdiam diri ataupun kita akan berusaha lagi lah untuk dapatkan apa yang kita mahukan. Okey, semuanya tentang pilihan dalam hidup kita. So ini benda yang saya nak cakap ni, tentang pilihan dalam hidup kita. Okay, this is what we call in counselling teori reality therapy, choice theory. Okay, teori pilihan. Pilihan ni tak ada orang buat selain daripada diri kita sendiri. Okay, dalam choice theory dia ada 5 lah. Dia ada 5 perkara, iaitu kita berkehendak kepada kasih sayang. Kita ingin dicintai, kita ingin mencintai. Okey, kita nak ada power. Okey, kita nak berkuasa.
ke atas sesuatu perkara. We want to have fun, okay? We want to survive, okay? We want to have a healthy life. So ini adalah perkara-perkara yang terkandung di dalam choice theory. Okay, the 5 needs of human. Okay, itu nanti saya akan detail lah dalam video saya yang nanti sebenarnya. Dalam apa jua perkara, tempat kerja ataupun kita sebagai seorang pelajar, okay, teori pilihan ni, choice theory ni sangat-sangat dekat dengan hidup kita. Okay, kita pilih untuk nak jadi apa, kita pilih kerjaya kita, semua bergantung kepada apa yang kita nak. Ada jugalah yang saya dengar, oh saya jadi sekian-sekian sebab mak saya suruh, bapak saya suruh. Tapi tengok balik, sama ada apa yang anda lakukan itu memberikan satu kepuasan kepada diri anda. Okay? Kalau anda buat apa benda yang orang lain nak anda jadi, ujungnya nanti kalau tak betul, benda ni akan mendatangkan ketidakseronokan. Ayat saya pagi ni pelik-pelik lah. Rasa tak seronok lah nak buat, sebab benda tu bukan datang daripada diri kita. So whatever it is, okay, buat perkara yang kita nak. Okay, dapatkan benda-benda yang kita nak. Okay, kerjaya ni bermula daripada apa cita-cita kita. Kadang-kadang cikgu dekat sekolah, sekolah rendah pun dah tanya, apa cita-cita anda semua. Darjah, saya ingat lagi, darjah 2 cikgu saya dah tanya, darjah 1 lagi cikgu saya dah tanya, dah besar nanti cita-cita nak jadi apa. Macam-macam lah jawab, nak jadi lawyer lah, nak jadi pilot lah, jadi doktor lah, semua kan. Ada cikgu semua. So itu adalah cita-cita. Kita kena ada cita-cita. Kalau anda yang ada anak tu, start tanya, okay, apa cita-cita mereka bila besar nanti, nak jadi apa. Okay. Sebab dekat sinilah permulaannya untuk kita tahu apa benda yang kita nak buat. Kita nak mencari jalan. Kalau kita nak jadi seorang doktor, apa kursus-kursus yang perlu kita ambil di sekolah. Okay, definitely orang-orang yang nak jadi doktor ni, nak jadi engineer, dia takkan masuk dalam aliran sastra, kan? Dah tentulah masuk dalam aliran sains. Okay, so benda-benda macam ni, so kalau tak faham lagi, kena jumpa dengan somebody yang boleh membimbing anda, guru-guru, kaunselor-kaunselor di sekolah. Okay, sama juga dengan tempat kerja lah. Saya banyak dapat klien-klien yang tak faham lagi, tak dapat lagi keseronokan mereka di tempat kerja, kerana mereka memilih kerjaya yang sebenarnya bukan pilihan utama mereka. Kok faham tak ni? Nanti saya terangkan satu persatu. Ada kerja tetapi kita sebenarnya belum berkerjaya. Okey, kerja dan kerjaya ni ada dua perkara yang berbeza lah. Alright, panjang cerita dia. Okey, saya nak bagi satu contoh lah kan. Ada rakan kerja yang datang berjumpa dengan saya, nak bersesi, tapi waktu PKP ni saya prefer online lah, berborak online, Zoom ke, WhatsApp ke dulu, email ke. Okey, dia cakap, cik, saya dah kerja 5 tahun lah cik, tapi saya tak ada rasa seronok lah. Duit habis macam tu je lah, menyimpan dekat bank pun tak ada, bagi parent pun sikit. So apa yang kita nak sebenarnya, apa yang kita nak capai sebenarnya, itu persoalan yang kita kena tanya dulu dekat diri kita. Then only kalau kita jumpa jawapan dia, then only we can go further lah, step by step. Okay, kalau soalan yang pertama ni tak dapat nak jawab, very difficult lah untuk pergi to the next process. Okay gang, ini kita masuk ke kawasan Seksyen 6 Shah Alam, area rumah lama saya. Yang sekarang ni sebelah kanan ni pasar besar Seksyen 6 Shah Alam. Oh, best pasar ni. Ini kawasan-kawasan kenangan waktu kecil-kecil. Ini playground Seksyen 6, tempat saya main basikal, saya jatuh, main bola lah semua. Itu blok 3, blok rumah saya, ada nampak tu kat ujung sana.
Okay gang, baru pukul 9.55 kita nak pergi restoran legend ni, restoran side legend. My mom and my dad dah turun. Kita nak cari lunch sebenarnya, tapi awal benar ni, tak apalah. Kita tengok dulu nasi Bukhara. Okay, kita beli kat sini. Ini saya kecil-kecil dulu pun dah duduk lepak sini lah. Tengok tu, orang pun dah ramai. Mana yang dah dapat second dose semua, dah complete semua vaksin, boleh makan. So kita akan join lah insya-Allah nanti kalau tak ada apa-apa ya. Diharap semuanya berada dalam keadaan selamat insya-Allah. Okey, saya nak turun kejap. Saya nak pergi cari apa ada dekat dalam tu. See you guys. Okay gang, hari ni dah petang dah ni, petang Sabtu 28 Ogos. Saya nak pergi Family Mart kejap. Ada barang nak belilah. Macam biasalah, barang makan lah, kudap-kudap lah. Bukan untuk saya saja, untuk family juga, untuk anak-anak. Dan kita tengoklah apa ada. Origiri ke, dah selalu dah ni. Kita beli origiri dah selalu sangat. Kita tengoklah apa yang ada, benda-benda baru yang boleh makan dan buat kunyah-kunyah waktu malam. Nanti kita tengoklah. Kalau dapat saya buat video sikit dekat dalam Family Mart tu, saya buat. Kalau tak dapat tu, nanti saya ceritalah apa yang ada. Alright? Okay, stay tune.